billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama itu ta'limat ta'lim wa tazakkur wa tazakir wa tanufa wa intifa' wa iqadatul istifad. Wahai surat masuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa ila khair bi ibtiwa'i wajhillah wa mardati wa kurbihi wa sawabihi. InsyaAllah la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Baik, alhamdulillah. Pelajar sekalian, sila rujuk pada portal anda sebab untuk tajuk assignment kumpulan telah pun dah boleh ditengok dan anda boleh mula buat kerana presentation tersebut akan dilaksanakan pada minggu ke-10. Jadi ada lebih 6 kali pertemuan. So pastikan anda cari satu kumpulan 3 orang. So ada 2 kumpulan. Anda akan membentang dalam hari tersebut lah. Mana pertemuan sebenarnya adalah pembentangan dari kumpulan anda. Sila tengok tajuk dan anda kena pilih dan bincang dengan kawan-kawan. Tajuk yang anda kena bentangkan. Untuk untuk kumpulan markahnya 20, so anda dikendaki ada 2 permarkahan yang saya beri. Satu ialah presentation anda, yang kedua ialah penulisan kumpulan anda. So presentation ni pastikan anda dan kawan anda bincang, kemudian anda buat PowerPoint dengan tajuk yang diberikan dan anda kena pastikan anda kena bentang paling lama tidak boleh kurang daripada 20 minit lah. So pembentangan anda akan detail mengenai tajuk yang diberikan. Kemudian kalau ada sebarang pertanyaan boleh rujuk pada settle dalam grup WhatsApp itu sebelum anda siap. Saya tak nak nanti ada bulan. So pastikan presentation anda itu telah pun mendapat seliaan dari saya dulu. So jangan pergi buat hantar. So awak akan tanya saya dulu. Anda akan tanya adakah presentation anda itu betul atau tidak. Sebab markah anda tidak akan ketahui. Anda hanya akan ketahui markah anda dalam 60 markah iaitu ujian seperti minggu lepas iaitu ujian ABC tu. Okey, yang ini adalah kumpulan markahnya 20. Untuk individu nanti dia akan jadi final project paper lah. Final project paper itu tarikh anda akan tahu lah, tapi tajuk dia kita akan beri. So ini kumpulan. Pastikan anda yang kumpulan anda mempunyai kesepakatan dan tarikh itu dan tak ubah-ubah tarikh lain. Sebaik saja saya dah membantu anda kena siapkan juga penulisannya. Setelah saja anda presentation, kalau tak ada masalah, anda ada tempoh seminggu sahaja untuk selepas presentation kumpulan tu untuk menghantar penulisan atau essay presentation anda itu, kumpulan anda itu dalam masa seminggu. Kalau Khamis depan kena email daripada saya lah. Itu adalah untuk tugasan kumpulan. So, ada siapa masalah? Ada siapa nak tanya? Tentang tugasan kumpulan? Halo? Pak Izzah? Sofia? Aini Sofia? Awatif? Nurdaniah? Dan Hidayah. Satu kumpulan 3 orang nak, ya. Jadi anda ada 6 orang, so 2 kumpulan sajalah. So lebih daripada 3 orang. Dan mana 2 pun tak boleh. 3 je senang. Nak buat 2, 6 kumpulan pula. Okey. Baik. Yang kedua, ini adalah markah tambahan di mana saya akan berikan dalam kumpulan itu senarai tajuk-tajuk kecil yang anda akan bentang mulai minggu hadapan di samping saya, supaya saya tak dekat seorang. Okey. Setiap individu saya akan beri tajuk dia kena bentang setiap minggu. Bermula daripada minggu hadapan, tapi cuma minggu hadapan adalah minggu hari raya. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala beraya pada hari Khamis, maka
lepas Maya Raya kita ada kelas lah. Oh, jadi saya tidak memenzalimi anda. Mungkin kita akan buat kelas waktu lain lah, ke Sabtu ke Jumaat ke. Tapi dah kena present lah. Saya akan bagi masa, tajuk dan juga siapa yang akan membentang. Dia akan mula di minggu depan. So kalau minggu depan ada minggu ke-5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 6. Setiap minggu tu seorang bentang. So 6 nanti presentation kumpulan. So saya akan presentation juga, tapi saya akan minta anda present satu atau dua, satu tajuk yang simple, yang anda kena present kumpulan. Jadi ada markah tambahan di situ untuk quiz, untuk backup quiz yang 10 markah tu. Saya harap perasaan tidak akan menyusahkan anda. Slide, ya, kami kena buat slide dan penulisan slide. Kalau untuk kumpulan slide pun buat, penulisan pun buat. Slide itu anda perlu presentkan pada minggu 10. Lepas tu anda kena terjemah. Setelah saya sahkan dan semua kawan-kawan dah tengok, anda kena buat dia dalam bentuk penulisan, esei untuk kumpulan tersebut dan email dekat saya seminggu, dalam masa seminggu selepas presentation. Dan esei tu mestilah tidak boleh bawah daripada 10 muka surat, mesti lebih 10 muka surat. Kemudian anda dikehendaki pastikan ada rujukan. Saya nak rujukan berbuku paling kurang ada 3 dan serba internet tak apa. Sebab sebelum ni ada yang bagi internet je pun. Bila anda tak ada rujukan langsung, anda akan tolak 5 markah. Daripada 10 tu, daripada 20 markah, semua kalau anda tak ada tulis penulisan langsung, 5 markah akan hilang. Itu ada syarat. Bila rujuk pada rubrik yang saya sediakan dalam e-portal, anda tengok dalam tu, e-learning, tengok. Rubrik ni artinya macam mana nak dapat markah tinggi di dalam penulisan, kedua-dua penulisan. So, apakah kriteria ciri-ciri yang akan dapat markah tinggi? Anda kena follow tu lah, jangan bukan nanti suka saja. Nanti tak dapat. Okey, ada siapa nak tanya? Tadi kita mula kelas kita agama Bahai dan agama Shinto. Faizah nak cakap? Tak ada Ustaz, teruskan lah. Alright, kalau kita teruskan, kita mula. Baiklah, masing-masing sila rujuk pada nota yang dia di-emailkan. Dan ini adalah presentation yang saya buat untuk memudahkan anda faham. Okey, nampak tak presentation tu? Semua nampak? Hello? Nampak Ustaz? Bagus. Sekejap, saya besarkan sikit. Okey. Semua nampak agama Bahai? Saya dah besarkan ni. Sudah? Okey, kita mula dengan agama Bahai. Agama Bahai ini adalah gambar dia punya kuil dia lah. Tempat dia sembahyang, agama Bahai. Agama Bahai ni adalah agama yang termuda, di antara agama termuda lah. Okey. Agama Bahai ini sebuah agama monotheism, iaitu percaya Tuhan yang tunggal. Agama Bahai ini, sistem kepercayaan dia ialah dia Tuhan satu, Tuhan itu tunggal. Pengasas agama Bahai ialah Mirza Hussein Ali Nuri Bahaullah. Yang ini beliau merupakan orang Iran. Sebenarnya agama Bahai ini bahasa mudah ialah agama sesat lah. Tapi telah diikrar sebagai sebuah agama. Dalam Islam dia adalah agama sesat lah, sebab agama Bahai ini dia adalah campuran beberapa agama dan asalnya orang ini adalah orang Islam. Tetapi dia orang Syiah, Syiah. Dia berada di Iran dan dia ada elemen Syiah dan kemudian dia buat agama sendiri. Dan dia pada 1817 dan 1892 itu adalah lahir dan matinya pengasas agama Bahai. Okey. Kemudian agama Bahai adalah agama termuda dan dianggap sebagai setiap agama agung sampai kepada Allah, Tuhan seperti Nabi Musa, Krishna, Buddha, Zarathustra,
Yesus dan Muhammad. Jadi agama Bahai ni dia percaya bahawa setiap agama di dunia ini adalah ada Tuhan dia dan ada pesuruh dia macam Rasul itulah kata dia. Jadi kalau Nabi Musa untuk agama apa Yahudi, Krishna untuk agama Hindu, Buddha untuk utama Buddha untuk agama Buddha, Zarathustra untuk agama Majusi, Yesus atau Isa untuk untuk agama Kristian, Muhammad untuk agama Islam. Jadi ini ialah kepercayaan dia. Dia percaya itu semua adalah utusan daripada Tuhan. Tuhan yang satu lah. Sama ada, tapi dalam pelbagai dimensi. Jadi sebab itu dia menerima agama Buddha, agama Hindu. Sebab dia yakin itu mereka yakin bahawa itu adalah agama Tuhan juga. Tapi dalam dimensi, dalam pandangan yang berbeza, tempat yang berbeza. Sedangkan Islam, kalau kita tahu Islam, dia boleh berada di mana-mana saja. Dia bukan macam agama Bahai, dia faham bahawa setiap kalau kat Eropah Kristian, dia datang dari Allah Ta'ala kata dia, dan juga ada Nabi dia. Kalau Buddha itu datang dari Tuhan juga, ada Nabi. Kalau Hindu itu cara dia. Sebab tu dia menerima semua agama yang ada di dunia ini dan diamalkan. Agama Bahai beriktikad bahawa Allah adalah Rasul terakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin Tuhan dia tetap kata dia Tuhan dia tak Allah. Itu pun kesilapan dia ialah bila dia mengiktiraf agama-agama lain. Bila dia iktiraf agama lain dan dia menganggap agama yang bertuhan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cabarannya. Sebab itu etikat dia bahawa dialah Rasul terakhir. Allah ni. Okey. Amanat utama Allah ialah umat manusia terdiri daripada satu bangsa sahaja dan bahawa pada satu hari mereka akan harus bersatu. Dunia hanya terdiri daripada satu negara yang mana semua orang adalah warganya. Jadi dia kata dia tak ada Malaysia, Indonesia apa semua tak ada. Dia kata semua sama. Agama yang diberikan. Okey. Ini adalah agama Bahai. Terdapat kira-kira 60 juta penganut Bahai di 200 negara di dunia ini. Mereka di Haifa di Israel. So, Tuhan kata bahawa Allah ni, agama Bahai ini adalah agama yang dirancang oleh golongan-golongan eliminasi atau golongan Yahudi untuk memecah belahkan umat, untuk menyatukan umat agar di bawah tunjuk mereka. Lepas tu dia punya markas besar dia berada di Israel. Okey. Kemudian ini contoh ni adalah gambaran dia punya masjid dia. Bukan masjid lah, tempat sembahyang. Betul-betul bukan sama. Ini ialah agama Bahai. Agama Bahai. Di Malaysia ada. Saya pernah jumpa dengan orang Bahai di Malaysia. Masa itu saya ada forum antaragama di Johor Bahru. Saya sebagai panel daripada mewakili Jabatan Mufti Negeri Johor. Kemudian ada daripada Kristian, ada agama Hindu, agama Sikh, ada agama Bahai. Ada di Johor Bahru, saya jumpa dia. Ya, Baha'ullah. Dia kata, jadi orang Bahai ni berpegantung pada prinsip-prinsip seperti pertama ialah kesatuan manusia. Dia kata manusia ni satu semua. Kena bersatu. Sebab tu dia kata berpeganglah pada agama Bahai. Sebab agama Bahai ni menerima semua agama. Agama Bahai ni adalah campuran daripada Hindu, Buddha, Kristian, Islam, kata dia. Sebab itulah kenapa ikut agama Bahai supaya jadi bersatu semuanya. Dunia tak bersatu sebab masing-masing ego dengan agama masing-masing, kata dia lah. Kemudian Allah juga atau agama Bahai ini dia percaya akan kesamarataan antara lelaki dan perempuan. Itu adalah hak mereka. Sebab tu mereka dia kata kesatuan kan dunia ni. Maka manusia dan lelaki sama rata. Keharmonian antara agama dan sains. Agama dan sains tidak bertentangan, saling melengkapi kata. Penghapusan semua prasangka. Dia kata tak boleh sangka buruk, sangka baik, dan prinsip sejakat, pendidikan sejakat. Maknanya pendidikan untuk semua, tangan pilih-pilih. Ini antara pegangan-pegangan orang Bahai. Dan anda boleh rujuk pada nota Dr. Tan Pan. Saya akan bagi simple saja ni. Kalau ada siapa nak tanya tentang agama Bahai, ini saya tak perlu detailkan. Kita perlu tahu sikit-sikit tentang agama ni sebab pendetailan kita ialah bagaimana kita memahami agama Islam itu sendiri dan bagaimana agama Islam nak overcome mereka dan seterusnya. Mereka akan melihat kebenaran di dalam Islam itu.
Okey. Ada siapa lagi? Ada siapa nak tanya? Baca. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senyap je. Waalaikumsalam Ustaz. Saya tak ada apa-apa. Tak nak tanya apa-apa. Okey je. Ni ada ke tidak semua ni? Senyap je. Risau je. Ada. Semua ada. Bukan tidur. Taklah. Mana tahu. Okey, ni siapa ni? Saya Watif. Awatif tinggal kat mana? Dekat Shah Alam. Oh, Shah Alam. So sekarang PKP duduk rumah je lah. Buat kuih lah Ustaz. Duduk rumah je. Wow. Postlah kuih sikit kat sini. Kita dah lah terperangkap ni. Okay, tak apa. Teruskan. Kita teruskan. Ini adalah agama Bahai punya prinsip. Okey, kalau tak ada tanya, kita terus ke seterusnya. Agama Shinto. Agama Shinto. Agama Shinto, prinsip amalan agama Shinto dan pandangan Islam terhadap berkenaan agama Shinto. Kalau agama Bahai tadi dia banyak berada di Iran dan juga berada di seluruh dunia, tapi pusat dia di Israel. Agama Shinto ni dia agak tertumpu hanya orang Jepun saja. Oleh kerana Jepun adalah sebuah negara kuasa dunia, maka agama banyak mempengaruhi kehidupan orang Jepun. Sebab itu kita nak kena tahu bagaimana, apakah itu agama Shinto. Agama Shinto. Agama Shinto atau Shintoism dalam sebutan Inggeris ialah agama peribumi orang Jepun. Perkataan Shinto berasal dari tradisi orang Cina, iaitu Shinto yang membawa jalan Tuhan atau cara Tuhan. Kan kita masa belajar Cina 2 minggu lepas ialah Toism, Confucius kan, Jadi Shinto ini dia ada kait mengait tentang orang Cina, tapi dia ada modifikasi, tak sama satu kata macam orang Cina. Tapi dia ada pengaruh Toism di dalam amalan orang-orang penghidupan agama orang Jepun atau Shinto. Shinto juga berarti sama kepercayaan yang dekat keagamaan yang khusus di antara Jepun sampai sekarang. Shintoism merupakan falsafah agama yang bersifat tradisional sebagai warisan nenek moyang bangsa Jepun yang dijadikan untuk bergangan hidup. Tidak hanya rakyat Jepun yang harus ditaati, yang harus mentaati ajaran Shintoism, melainkan juga Maharajanya juga menjadi pewaris serta melaksanakan agama dan ajaran tersebut. Okey. Dia dah juga rasional lah, sebab asalnya dulu orang-orang Jepun itu percaya tu Maharaja tu adalah anak Tuhan. Dan sebelum kena sembahan, tapi dia makin moden. Saya tengok ada 2 negara, kawasan negara yang ekstrim Tuhan pada raja ni ialah negara kawasan-kawasan Thailand, orang Myanmar, orang Cambodia, orang Vietnam. Dia kalau dia ada raja ni dia anggap macam ada Tuhan. Kita tengok macam di Thailand ni, kalau raja tu adalah anak Tuhan, wakil Tuhan. Sehingga kalau nak jumpa raja kena merangkak. Hamba rakyat ni kalau nak jumpa raja dia kena baring, kepala dia tak boleh lebih daripada lutut maharaja tersebut. Kalau nak minta apa-apa. Itu. Mana kalau kepala tak boleh lebih daripada lutut dia bawa lagi memang dia merangkak. Kalau masuk istana Bairong dekat Thailand tu, dia kena duduk, dia kena merangkak ni, nak jumpa, nak beri maklumat, merangkak. Kita wartawan kalau dia merangkak. Tak kira. Ini adalah bagaimana mereka mendewakan maharaja mereka. Okey, ini detail tadi. Okey. Jalan Tuhan itu tadi. Okey. Prinsip-prinsip agama Shinto. Pertama ialah mereka percaya adanya Tuhan atau dewa-dewa. So ini maksudnya ialah dia percaya pelbagai jenis Tuhan. Tuhan ramai betul. Dia percaya. Jadi yang menghuni alam, dan di antara yang utama ialah yang berkuasa. Yang paling kata dia sembahan yang paling agung dan besar ialah Tuhan Matahari. Ia dipercayai menjadi pengawal kepada keluarga di Raja Jepun. Itu prinsip pertama, iaitu dia tahu dunia ni banyak dewa dan banyak Tuhan, dan semasa-masa jaga dia kena sembah semua. Yang kedua, penganut Shinto percaya bahawa Tuhanlah yang mengasaskan negara. Oleh kerana Tuhan itu berasal dari langit, maka mereka dianggap sebagai Tuhan. So, dia tahu bahawa
kita sepadan negara semua ini adalah sebuah negara. Sebuah negara. Pengaruh itu percaya bahawa Tuhan lah yang mengasaskan. Dia buka, kalau dia asaskan. Ini berasal dari langit lah. Maka sebab itu maharaja mereka dianggap sebagai Tuhan. Okay, itu prinsip yang kedua. Prinsip ketiga, Kame ni nama Tuhan. Dia sebut Tuhan ni namanya Kame. Okay. Kame. Dengar tak? Tercabut tak? Hello? Dengar tak? Saya punya tercabut. Dengar Ustaz? Okay. Kame, dia sebut Tuhan ni sebagai Kame. Orang jangan, kalau pergi Jepun jangan mana-mana. Kami datang ramai-ramai ke cakap dia tengok dia kita apa hal. Dia ingat kita Tuhan pula. Kame itu adalah nama Tuhan dia yang menguasai seluruh isi langit dan bumi yang percaya ditinggal di penyembahan. Ini kepercayaan mereka yang ketiga. Yang keempat, mereka percaya bahawa ada 3 dewa utama yang menjaga mereka: dewa matahari, makanan dan dewa bumi. Okay. Dan yang kelima ialah sistem kepercayaan ketuhanan itu tergolong dalam sistem politik, iaitu meyakini wujud banyak Tuhan yang menguraikan itu dalam kelompok-kelompok iaitu iaitu persembahan yang menghubungkan dengan alam tabi'i dan sembahan yang menghubungkan dengan manusia. Jadi apakah prinsip agama ajaran Shinto? Pertama ialah jangan sekali langgar kehendak Tuhan. Sebab Tuhan pengasas negara, so kena ikut undang-undang. Jangan lawan. Sebab itu kita tengok Jepun, negara dia begitu kuat undang-undang sebab dia itu sebahagian langgar lampu merah tu dosa besar dengan Tuhan, kata dia. Kita di sini bedal dia. Ini faham mereka, sebab itu dia tidak melanggar kehendak Tuhan sebab dia terkena dengan orang yang disiplin. Kemudian jangan melupakan tanggungjawab terhadap pemerintah dan roh nenek moyang itu. Jadi kalau jadi ini kena jaga. Okey. Jangan melanggar perintah dan arahan negara. Tadi Tuhan dan negara diperintah oleh Tuhan. Jadi jangan melawan lah. Kemudian jangan melupakan segala kebaikan yang Tuhan beri dalam pengendalian segala bentuk musibah kecelakaan. Okey, dia kata nak bermakan, nak pergi bersembahyang, nak berzikir pada Tuhan dia tu. Kerana dia kata berlakunya musibah. Okey. Kemudian apabila bekerja jangan lembab. Jangan terlalu lambat. Dia tak suka orang lembab-lembab. Cepat laju. Cepat. Jangan slow je. Okey. Apabila tangan berbau dari mulut, dia kata apa penting buat kerja, cakap kena kurang. Terus berkelakuan baik terhadap orang lain. Ini sebagai agama Shinto. Antara ciri yang terdapat dalam nilai etika, dan menggalakkan kehidupan yang bersederhana dan harmoni antara kami. Itu ciri-ciri keharmonian. Yang kedua, kepentingan bersama, bukan individu. Yang keempat, menekankan amalan, sikap dan kepekaan yang betul. Amalan dan sikap yang betul. Jadi kena follow the system. Jangan bukan buat je. Iaitu menekankan ketaatan, bukan serta bersyukur kepada kerana rezeki yang diberikan serta kemurahan hati nenek moyang. Jadi dikata di sini ialah ketaatan kepada kami, kata Tuhan dia tu, ada kesyukuran kerana mak bapak sedang dijaga oleh kami. Mak dia dah meninggal lah. Ini kefahaman mereka. Bersikap positif dan fokus pada masa ini. Apa yang berlaku ni positif. Susah, senang apa yang ada positif. Jangan risau sangat. Mempercayai bahawa manusia adalah secara naluri bersifat baik. Dilahirkan suci dan berpandangan jelas manakala setiap kejahatan atau keburukan merupakan cabaran sementara yang mesti ditangani. Okey. Itu adalah ciri-ciri yang terdapat dan nilai etika. Itu hidup sederhana, kepentingan bersama, sikap dan peka dari keliling, ketaatan beri bapa, positif dengan mak bapak. Kemudian positif dan fokus dalam setiap kerja kita dan mempunyai
naluri yang baik. Okey. Itu adalah ciri-ciri yang terdapat dalam nilai etika orang Jepun. Okey. Sekarang ini presentation saya sudah selesai. Sebab dia memang tak banyak sikit je. Sebab kita tidak belajar terlalu detail, lebih cukuplah anda boleh baca nota dan sebagainya. Okey. Ada siapa nak tanya? Okey, anak-anak semua ada siapa nak tanya? Yang lelaki nampak tak datang langsung? Okey. Ada siapa nak tanya? Itu maklumat asas yang anda perlu. Nanti ada ujian dia minggu depan. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita nak tutup kelas. Kelas ini memang pendek. Sebab dia dua tajuk tu tak susah. Simple. Cuma soalan tu keluar tak final tak tahu lah. Okey, soalan? Tak ada? Ada siapa nak tanya? Angkat tangan? Okey. Boleh kita tutup majlis? Anak-anak, saya perlukan confirmation dari anda. Kan tak nak terus lagi? Ustaz, nak tanya. Okey. Yang untuk penulisan kumpulan tu kan, formatnya lebih kurang macam mana ya Ustaz? Maksudnya kita kena buat pengenalan, lepas tu isi, lepas tu penutup. Ya, betul. 3 orang tu kena buat. Tapi tak boleh, dia kena lebih daripada 10 muka surat lah. Jangan sikit sangat, kena lebih daripada 10 muka surat. Awak kena Lepas tu awak buat PowerPoint, dah kita kata okey boleh, awak buat dalam Word pula. Boleh jadikan dia macam penceritaan. Boleh okey. Hidayah. Hidayah pula. Dawiyah tinggal kat Daniyah mana? Ustaz. Ha? Daniyah Ustaz. Daniyah tinggal kat mana? Saya Banting. Oh, kau Banting ya. So, dulu sekolah mana? Dulu sekolah mana? Subang, Sambes. Oh, Sambes. Oh, bagus. Tahniah. Okey, ada siapa nak tanya lagi? Kalau tidak, saya nak tutup majlis.